Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. So hari ini Cikgu nak bincang satu lagi bahagian iaitu galakan dan perlindungan perdagangan. Okey, di sini Cikgu akan bincang blok perdagangan iaitu AFTA, NAFTA, EU dan ASEAN, perdagangan timbal balas, kempen kerajaan termasuklah zon perdagangan bebas, okey, MSC, galakan cukai, pengecualian cukai, pembiayaan ekspor, taraf perintis, subsidi dan kempen belilah barangan Malaysia. Dan bahagian terakhir, promosi pelaburan. Okey. So, apa dia blok perdagangan? Okey, kita akan bincang 4 blok perdagangan. Yang pertama ialah AFTA atau dipanggil ASEAN Free Trade Area. Okey. So, AFTA ni merupakan satu kawasan perdagangan bebas ASEAN. Tujuannya adalah untuk mempercepatkan atau mengurangkan tarif perdagangan maksimum sehingga 5%. Maksudnya, aktiviti import atau ekspor antara negara, cukainya tidak boleh melebihi 5%. Itu dipanggil mempercepatkan atau mengurangkan tarif. So, antara negara ASEAN ni cukai maksimum ialah 5%. Okey. Dan tujuan penubuhan, of course, untuk menghapuskan sekatan perdagangan lah, tarif, kota, all this. Okay. Menetapkan kadar tarif seragam untuk negara bukan anggota. Maksudnya, selain daripada negara ASEAN, bila barang daripada negara China, okay, negara Jepun masuk ke negara ASEAN, semua negara ASEAN ni akan kenakan cukai yang seragam. Contohnya, kalau barang Jepun masuk ke Malaysia, cukainya 5%. Thailand pun kenakan cukai 5% ke atas barangan Jepun. Itu cukai seragam untuk negara bukan anggota. Menggalakkan mobility. Mobility maksudnya kebebasan. Okey, mobility pergerakan modal dan buruh antara negara anggota. Maksudnya pekerja, wang boleh bergerak tanpa sekatan antara negara. Contohnya pekerja Indonesia boleh bekerja di Malaysia tanpa sekatan. Pekerja Malaysia boleh bekerja di Thailand tanpa sekatan. Itu dipanggil mobility. Okey. Menggalakkan perdagangan bebas, okey, dan last one bentuk pasaran bersama, common market, pasaran tunggal, okey. Okey, yang kedua NAFTA atau North America Free Trade Agreement. Yang ini wujudkan kerjasama ekonomi antara 3 buah negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Okey, 3 negara ni, mereka ni rapat antara satu sama lain kan, mereka kongsi sempadan. Okey. So, tujuan penubuhan untuk mengurangkan tarif atau bukan tarif antara negara anggota, meningkatkan ekspor negara anggota dan juga meluaskan pasaran. Ini hanya melibatkan 3 negara saja. Persatuan Eropah, ini blok perdagangan yang paling berjaya. Okey. Dia melibatkan 27 buah negara di benua Eropah, okey, termasuklah Perancis, Jerman, okey, Greece, okey, Turki, okey, Poland, okey, Itali, semua negara ini membentuk satu kesatuan. Okey, ada 27 buah negara dan tujuannya adalah untuk menghapuskan alangan perdagangan antara negara. Jadi barang dari Jerman boleh masuk ke Perancis tanpa cukai. Barang Perancis boleh masuk ke Itali tanpa cukai. Itu dipanggil perdagangan bebas. Dan selaraskan pelaksanaan dasar kewangan dan dasar fiskal. Sebab tu di Eropah mereka gunakan mata wang yang sama. Okey. Penduduk negara Eropah ni boleh bergerak dengan menggunakan satu pasport saja atau menggunakan kad pengenalan yang seragam. Itu selaraskan dasar kewangan dengan dasar fiskal, okey, dan menggalakkan aliran modal bebas. Maksudnya orang Jerman boleh melabur di negara Itali, orang Itali boleh melabur di negara Perancis. So bebas. Okey, itu kesatuan Eropah ya. Okey, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yang melibatkan 10 buah negara, antaranya adalah Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand dan sebagainya. Okey, tujuannya untuk menggalakkan kerjasama. Okey, pertumbuhan ekonomi sosial, pastikan kestabilan politik dan ekonomi di rantau Asia Tenggara dan forum untuk menyelesaikan masalah. Antara masalah yang berlaku adalah seperti pendatang tanpa izin, okey, jerubu, okey, pergolakan politik, all this ni boleh diselesaikan sebagai satu forum. Okey. So ada 4 ya, 4 blok perdagangan, iaitu AFTA, NAFTA, Kesatuan Eropah, ASEAN. Okey. Perdagangan timbal balas maksudnya urus niaga pertukaran barang ni berlaku dalam bentuk kaedah barter, iaitu pertukaran barang tidak menggunakan wang. Okey, kenapa berlaku perdagangan timbal balas? Sebab tunai tak cukup. Negara tu ada masalah kekurangan tunai ataupun mungkin mata wang asing negara berkenaan tidak boleh digunakan di negara lain. Okey. Contohnya perdagangan timbal balas antara Malaysia dengan Myanmar. Okey, pertukaran beras dengan minyak sawit
Malaysia bekalkan minyak sawit dan Myanmar bekalkan beras mengikut syarat yang telah ditetapkan. Okey. Kempen kerajaan ni banyak, antaranya adalah zon perdagangan bebas, iaitu kerajaan wujudkan satu kawasan di mana syarikat yang beroperasi di kawasan berkenaan tidak dikenakan apa-apa cukai. Jadi mereka boleh mengimport bahan mentah tanpa cukai, mengeksport barang ke negara lain tanpa cukai. Hanya untuk syarikat yang operasi di kawasan berkenaan saja. Okey. Contohnya zon perdagangan bebas di Pelabuhan Kelang. Okey. Koridor raya multimedia, kerajaan wujudkan satu kawasan untuk menggalakkan aktiviti multimedia. Okey, iaitu penyelidikan dalam bidang multimedia, menghasilkan produk atau perkhidmatan multimedia. Okey, sebab tu kamu nampak ada banyak pusat call center di Cyberjaya. Okey, Cyberjaya ni satu daripada kawasan multimedia atau MSC ya. Okey, menggalakkan kerjasama antara syarikat tempatan dengan antarabangsa dan juga mengkomersialkan, memasarkan hasil penyelidikan multimedia. Okey. Galakan cukai, kerajaan bagi allowance tertentu untuk menggalakkan pelaburan dan perniagaan di peringkat antarabangsa. Okey, jadi kalau ada syarikat yang ingin melabur di luar negara, kerajaan bagi galakan cukai. Pengecualian cukai, ini kerajaan bagi kelonggaran tidak mengenakan cukai ke atas pendapatan tertentu. Okey, contohnya macam syarikat perfilman Malaysia. Syarikat Muzik Malaysia. Okey, katakan syarikat perfilman Malaysia ni mereka menerbitkan filem dan filem ni dipasarkan di negara Indonesia, Thailand, okey, Brunei dan negara asing ni bayar royalti kepada kita, royalti tidak dikenakan cukai. Ini termasuklah muzik, okey, penerbitan, okey, yang melibatkan royalti tidak dikenakan cukai. Okey, ataupun katakan secret recipe. Mereka buka cawangan di luar negara dan secret recipe ni menerima royalti. Royalti tu tidak dikenakan cukai. Okey. Taraf perintis atau pioneer status, okey, ini untuk menggalakkan pelaburan di kawasan pembangunan yang ditetapkan. Okey. Biasanya di Malaysia ni ada kawasan yang kurang maju berbanding dengan kawasan lain. Okey, kalau kita bandingkan Selangor dengan Sabah, Selangor dengan Kelantan. Okey, Kelantan, Sabah, Terengganu, Pahang, Sarawak ni kurang maju. Jadi kalau syarikat asing atau pelabur asing buka perniagaan di kawasan berkenaan, kerajaan memberi taraf perintis, iaitu pelepasan cukai sehingga 5 tahun. Untuk 5 tahun pertama, syarikat tak perlu bayar apa-apa cukai. Itu dipanggil taraf perintis. Ada beberapa syarat, iaitu kalau kita buka kilang di kawasan pembangunan, iaitu yang cikgu sebut tadi ya, Sabah, Sarawak, Kelantan, Pahang, Terengganu, kamu diberi taraf perintis. Dan barang yang diutamakan oleh kerajaan, ada barang yang kerajaan menggalakkan. Kalau kita keluarkan barang ni, kita diberi pelepasan cukai. Okey. Pembiayaan ekspor, ini membantu pengekspor untuk mendapatkan bayaran dengan segera. Okey. Sebab ekspor ni ambil masa yang lama untuk dapat bayaran. Okey, katakan kita mengekspor perabot ke negara Eropah. Okey, contohnya kita ekspor ke Jerman. Okey, nilai ekspor kita adalah katakan 200 juta. Kamu takkan dapat bayaran dengan serta-merta. Tapi untuk menghasilkan perabot ni, kita perlukan wang. Jadi kerajaan akan bantu kita membiaya ekspor. Okey, jadi kamu tunjukkan bukti. Kamu dah ekspor barang ke negara Jerman bernilai 200 juta, jadi kerajaan akan dahulukan wang pada kita. Okey, so ini untuk menggalakkan ekspor. Okey. Kerajaan juga bagi potongan berganda. Maksudnya, kalau kita buat aktiviti promosi untuk barang kita di luar negara, kerajaan bagi pelepasan cukai. Okey, begitu juga dengan premium insurance ekspor. Okey. Katakan you bayar premium 10,000 untuk ekspor barang kamu ke negara lain. So, kerajaan akan bagi pelepasan cukai 2 kali ganda untuk mengurangkan cukai kita. Okey. Subsidi adalah bantuan kewangan, okey, untuk melindungi industri tempatan. Dengan kerajaan bagi bantuan ni boleh mengurangkan kos pengeluaran. Okey. So, barang kita lebih murah berbanding dengan barang asing, menyebabkan barang kita laku dengan banyak. Okey, contohnya kerajaan bagi direct payment, bayaran langsung, grant, okey. Bayaran untuk promosi, bayaran pameran dan sebagainya. Jadi kalau kita mengambil bahagian dalam pameran di luar negara, kos pameran tu ditanggung oleh kerajaan. Okey. Kempen Belilah Barang Malaysia iaitu meningkatkan minat pembeli domestik. Domestik maksudnya pembeli tempatan. Okey, untuk barangan tempatan. Okey, untuk menggalakkan atau mempromosikan barang Malaysia. Promosi pelaburan untuk menarik pelabur asing. Okey, ramai pelabur asing di luar negara yang kaya-kaya ni, mereka nak melabur di Malaysia, tapi mereka perlu ditarik, mereka perlu dipujuk.
Macam mana nak pujuk? Kita kena bagi mereka insentif. Okey, antara insentif adalah taraf perintis, okey, allowance cukai pelaburan, potongan cukai, allowance ekspor dan sebagainya. Ini untuk menarik pelabur asing melabur di Malaysia. Okey. Contoh soalan, uraikan 3 blok perdagangan yang cikgu sebut tadi, AFTA, NAFTA, okey. Kesatuan Eropah. Bagi satu blok dengan satu uraian kamu dapat 6 markah. Nyatakan 4 kempen kerajaan dalam galakan perniagaan antarabangsa. Antaranya apa? Okey, zon perdagangan bebas, pengecualian cukai, taraf perintis, okey. Satu fakta, satu markah, okey. Uraikan 3 kempen kerajaan, bagi satu fakta dengan satu uraian. Nyatakan 4 insentif di bawah promosi pelaburan, contohnya allowance cukai pelaburan, allowance pelaburan semula, taraf perintis, all this lah, okey. Alright, itu saja pelajar. Harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu. So, jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, dan jika ada sebarang kemuskilan, bolehlah kamu masukkan dalam bahagian komen. Okay, bye.